Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian ya. Rakan-rakan yang dihormati, yang diingati. Jadi sekiranya tuan dan puan bersama-sama dalam sesi video kali ini, sama ada tuan dan puan menonton secara live atau menonton secara rebroadcast. Selepas ini saya ucapkan selamat datang, terima kasih kepada tuan dan puan. Jadi saya streamkan ini ya tuan dan puan, sesi ini di Facebook melalui platform Zoom. Jadi tuan dan puan akan mendengar dia ni lambat sikit yang tuan dan puan dengar ni berbanding daripada direct kepada penggunaan platform ini, dia lambat sekitar 40 ke 45 saat begitu. Jadi tuan dan puan, sekiranya saya sendiri mendapat respon ataupun maklum balas daripada tuan dan puan tu, dia akan lambat sedikit sekitar 40 ke 45 saat begitu. Jadi untuk itu tuan dan puan pagi ini saya bawakan satu lagi topik alhamdulillah. Yang ini adalah rentetan lanjutan daripada sesi Facebook semalam, sesi video semalam. Video semalam kita ada bercakap tentang bagaimana kalau macam kita ada duit dan tuan dan puan di luar sana lah kita ada duit dan kita nak beri duit tu sebagai modal kepada orang lain, sama ada rakan ataupun ahli keluarga kita untuk menjalankan perniagaan, untuk menjalankan bisnes. Jadi semalam kita dah bincangkan beberapa perkara, kepentingan dan keperluan ataupun orang kata perkara-perkara yang perlu dilihat semula apabila kita nak memberi wang kita sebagai modal kepada satu perusahaan ataupun kepada usahawan lain yang nak mulakan bisnes. Tapi hari ini saya sambung saya ambil sebahagian daripada perbincangan semalam, iaitu tentang pilihan cara untuk mengembangkan bisnes tu. Dia ada pilihan-pilihan dia, ada beberapa cara sebenarnya. Jadi mungkin tuan dan puan ada berjumpa dengan ramai rakan-rakan di luar sana yang bercakap tentang nak kembangkan bisnes, nak growkan bisnes. Jadi dia ada macam-macam cara, ada macam-macam pilihan. Tetapi sudah tentu dia bermula dengan model bisnes yang betul, yang mempunyai sales and marketing plan yang betul, yang mempunyai sistem operasi yang sudah berada disusun dengan baik, yang boleh berjalan yang boleh menampung semua kos-kos yang terlibat dalam perniagaan kita itu. Jadi hari ini saya ambil satu lagi bahagian, insya-Allah tuan dan puan, kita akan bersama sekitar 20 ke 30 minit begitu insya-Allah untuk sesi hari ini. Jadi saya akan bawa satu perbincangan tentang model yang biasa, model pilihan ataupun pengurusan bagaimana biasanya usahawan ataupun individu-individu yang menjalankan bisnes merancang apabila mereka nak mengembangkan bisnes. Jadi yang ini sebenarnya tuan dan puan ada banyak rujukan yang tuan dan puan boleh buat, dan juga ada banyak rujukan yang tuan dan puan perlu buat apabila tuan dan puan nak memilih mana-mana cara ataupun mana-mana model yang tuan dan puan nak gunakan untuk mengembangkan perniagaan tuan dan puan. Jadi dia ada banyak pilihan dan banyak cara. Dia tidak ada satu cara yang sesuai untuk semua orang. Sebagaimana yang sering saya ulang tuan dan puan, rancangan bisnes itu unik. Aspirasi bisnes yang nak dibawa oleh setiap individu dalam perniagaan itu juga berbeza. Jadi apabila katalah pendiri bisnes macam tuan dan puan yang mulakan bisnes tu, tuan dan puan dah masukkan semua. Apakah aspirasi, apakah tujuan semua tu, tuan dan puan sebenarnya dah masukkan dalam misi dan visi syarikat. Yang mana sebenarnya asalnya bermula daripada apa yang tuan dan puan fikirkan, apa yang tuan dan puan mahu bawa dalam institusi perniagaan, dalam syarikat yang tuan dan puan bangunkan itu. Jadi ini bukanlah satu macam perkara yang baru, tetapi perkara yang perlu kita sentiasa lihat semula. Orang cakap back to basic, tetapi bukanlah bermakna kita sentiasa berada di tahap basic tu tadi, bukan. Tetapi kita sentiasa reflect, kita sentiasa review supaya kita boleh terus merancang dan terus menuju ke hadapan itu dengan keadaan sedar, dalam keadaan aware. We are aware of what we are doing. Itu yang penting sekali. Jadi kadang-kadang ada usahawan dia tak perasan, sedar-sedar jualan dah 5 juta, sedar-sedar rupanya cukai kena bayar sampai 40,000. Jadi dia tak boleh tiba-tiba, dia mesti dalam keadaan sedar. Jadi usahawan zaman sekarang dia tak boleh tiba-tiba berjaya, tiba-tiba gagal, tidak. Dia mesti ada satu perancangan, dia mesti ada satu persediaan. Berjaya pun dengan persediaan, orang kata kalau tak berjaya lah, tak menjadi pun, kita sebenarnya sedar perkara itu. Jadi itu yang membolehkan kita terus ke hadapan. Tak kira sama ada kita terus ke hadapan itu melalui kejayaan-kejayaan baru ataupun melalui kejayaan selepas kegagalan, itu tak kira lah. Yang penting kita buat keputusan itu dalam keadaan sedar.
Bukan kerana coach bagi tahu, bukan kerana mentor cakap, bukan kerana konsultan suruh, bukan kerana advisor push. Memang itu adalah antara faktor-faktornya, tetapi paling penting kita sebagai usahawan terutamanya mesti sedar mengapa perkara-perkara ini berlaku. Mengapa kita nak grow? Mengapa kita pilih model A, model B, model C? Mengapa? Apakah yang menyebabkan kita buat macam itu? Jadi kita sedar. Dengan kesedaran itulah Tuan dan Puan baru membolehkan kita dapat merancang dengan baik dan dapat meneruskan apa-apa yang kita dah usahakan dalam keadaan yang lebih tenang dan selesa. Dia bukannya senang, tenang. Dia kadang-kadang kita nampak macam benda ni senang sangat, bukan. Business is tough. Life is tough anyway. Kita tak adalah kata semua perkara ni mudah dan senang, tidak. Jadi hari ini Tuan dan Puan, insyaAllah dalam sekitar 20 ke 30 minit ini saya akan bawa perbincangan tentang pilihan untuk kita mengembangkan bisnes. Jadi topik-topik yang saya bawa ni sebenarnya ada yang sesuai untuk pre-startup, orang yang baru nak mula. Ataupun ada juga bahagian-bahagian perbincangan sesuai untuk orang yang dah mulakan bisnes tu. Dan ada satu lagi bahagian sesuai untuk Tuan dan Puan yang sudah masuk kepada satu fasa yang saya kategorikan sebagai pre-growth. Nak berkembang. Yang dah berkembang tu lain pula ceritanya. Jadi yang nak berkembang. Jadi hari ini saya bawakan perbincangan ini. Saya nak bawa perbincangan ini kepada biasanya empat pilihan yang ada yang Tuan dan Puan nampak untuk Tuan dan Puan lakukan. Selepas daripada ni, Tuan dan Puan nak pergi nak pergi IPO ke, nak pergi listing ke, nak pergi mana-mana ke, yang itu adalah rancangan seterusnya. Jadi kebiasaannya pada peringkat permulaan lepas kita dah buat bisnes tu, kita dah build kita punya bisnes tu, kita dah nampak company structure yang sesuai. Jadi lepas daripada itu sebenarnya kita akan tanya pada diri kita, semua usahawan akan ada soalan itu, iaitu what's next? Lepas ni apa? Contoh, sasarkan dapat jualan 1 juta, lepas tu apa? So what's next? Dia macam tu. Jadi apabila kita melihat perkara-perkara itu, kebiasaannya antara model yang biasa kita lihat adalah 4 ni. Yang pertama cawangan, kedua rangkaian, ketiga franchise, keempat licensing. Jadi dia tidak ada satu benda yang kata priority ke, yang mana satu penting, yang mana satu tidak. Jadi ini adalah susunan untuk perbincangan sahaja. Jadi kepada Tuan dan Puan yang sempat bersama-sama menonton video ini secara live, sama ada melalui platform Facebook ataupun platform YouTube, saya mohon Tuan dan Puan boleh share video ini supaya dia sampai kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Dan pada masa yang sama Tuan dan Puan, kita mahukan supaya perbincangan-perbincangan yang begini dapat membolehkan kita dapat lebih banyak idea-idea lain, lebih banyak idea-idea lain supaya kita dapat memberi satu nafas baru kepada apa-apa yang sedang kita usahakan. Jadi untuk itu Tuan dan Puan, kepada Tuan dan Puan yang berkesempatan untuk bersama-sama, sama ada masuk sekejap ataupun masuk sampai habis, boleh terus share video ini kerana Tuan dan Puan, rakan-rakan kita boleh kembali. You can always come back to all my videos later as it's going to be rebroadcast at www.nuraminaumar.com. Yang itu pun akan ada beberapa video yang disiarkan di sana, dan Tuan dan Puan boleh terus capaian YouTube channel Nur Aminah Umar. Video yang sama juga Tuan dan Puan akan disiarkan di sana. Jadi Tuan dan Puan insya-Allah tak akan terlepas. Jadi untuk itu Tuan dan Puan saya teruskan perbincangan. Jadi Tuan dan Puan boleh lihat antara salah satu cara biasa apabila kita kata kita nak uruskan perkembangan bisnes kita adalah dengan membuka cawangan. Cawangan ini Tuan dan Puan, apabila kita ada outlet bisnes ataupun unit-unit bisnes yang kita bangunkan itu adalah menjadi milikan syarikat utama kita 100%. Jadi katalah syarikat saya itu namanya PPP Sdn Bhd. Jadi bila saya buka satu cawangan, cawangan A, cawangan A, maksudnya di cawangan A itu 100% adalah milik PPP Sdn Bhd. Kemudian saya buka lagi cawangan B, 100% milik PPP Sdn Bhd. Kemudian saya buka lagi cawangan C, 100% milik PPP Sdn Bhd. Tetapi dalam PPP Sdn Bhd itu mungkin ada ramai pemegang sahamnya lah. Mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang. Jadi bergantung kepada macam mana pengurusan syarikat Sdn Bhd, iaitu syarikat PPP itu dibuat. Jadi untuk itu Tuan dan Puan, apabila kita sebut cawangan ini, antara salah satu ciri adalah ianya sepenuhnya dimiliki oleh sebuah syarikat. Dimiliki 100% oleh satu entiti, satu syarikat.
Dan yang mana apabila ini berlaku, setiap kali kita nak buka kedai tu atau kita nak buka cawangan tu atau kita nak masuk ke lokasi mana-mana tu, sebenarnya tuan dan puan, dia sentiasa memerlukan kita, syarikat PPP Sdn Bhd itu meletakkan modal 100% di cawangan itu. Katalah satu cawangan kedai itu mengambil memerlukan startup cost dia, setup cost dia sekitar 100,000 contoh. Jadi setiap kali saya nak buka cawangan, saya nak buka outlet, saya kena ada 100,000 untuk buka outlet tu. Jadi kalau tuan dan puan nampak, ini bermakna pergerakan ataupun growth of the outlets ni tadi akan sedikit lambat. Dia tak boleh cepat. Kerana semua syarikat kena keluarkan duit sendiri 100%. Semua dia perlu uruskan sendiri 100%. Maksudnya satu syarikat uruskan semua. Jadi ini biasanya kenapa ramai usahawan kita sebenarnya dia slow and steady. Katalah setahun satu cawangan, ada yang 2 tahun satu cawangan, ada yang 3 tahun baru ada cawangan. Jadi dia daripada cawangan yang pertama tu kadang-kadang nak buka cawangan kedua tu 5 tahun, 10 tahun. Kerana ini memang antara ciri-ciri ataupun disadvantage apabila kita kata kita nak 100% milikan untuk setiap kedai ataupun outlet kita tu. Jadi contohlah, katalah kalau kita kata buat restoran, fine dining, katalah satu restoran tu mengambil kira kos tu tuan dan puan bukan bangunan saja dengan mesin sekali dalam tu, dengan kos operasi sekurang-kurangnya awal tu 3 ke 6 bulan, katalah dia mengambil sekitar 450,000. Jadi setiap kali syarikat nak buka outlet fine dining tu tadi, dia perlukan 450,000. Jadi setiap kali nak buka perlukan banyak tu, jadi dia lambat, jadi lama dia mengambil masa untuk membuka setiap satu outlet. Jadi itu adalah antara cabaran apabila sebuah syarikat ni membuka outlet-outletnya 100%, 100% milikan syarikat utama. Ini yang berlaku. Tetapi ramai saja boleh memilih model ni, maksudnya buka cawangan satu demi satu. Jadi kadang-kadang ada usahawan kata, okey saya nak letak sampai 10 cawangan sahaja contoh. Kerana dia 100% milikan sebuah syarikat. Jadi dia kata kapasitinya 10 contoh. Jadi bergantung kepada rancangan tuan dan puan tuan dan puan. Jadi ini adalah satu konsep macam mana modal pengurusan tu bila kita kata nak kembangkan bisnes ialah dengan membuka banyak cawangan. Apabila kita sebut cawangan ni bermaksud 100% milikan induk milikan satu syarikat utama. Alright. Okey, yang kedua iaitu rangkaian. Dia sebut macam chain of restaurant. Dia macam tu chain of business outlet contoh. Jadi bila kita sebut sebagai chain ataupun rangkaian ni tadi tuan dan puan, dia punya susunan dah sedikit berbeza berbanding cawangan. Iaitu kalau tuan dan puan selalu sebut nak buka subsidiary lah, nak buka holding lah. Itu dia punya cara nak uruskan tu tadi, milikan tu tadi. Tetapi bila kita ada banyak-banyak outlet tu yang kita sebut sebagai rangkaian. Rangkaian ini sebenarnya tuan dan puan, setiap satu outlet itu menjalankan dan menguruskan bisnes yang sama tetapi milikannya berbeza-beza. Saya bagi contoh kat sini Jadi inilah yang biasanya kita sebut sebagai syarikat induk dan anak syarikat. Itu cara dia nak uruskan tu. Tetapi model satu-satu tu sebenarnya tuan dan puan akan nampak kadang-kadang dalam dekat signboard tertentu dia ada tulis managed and operated by. Jadi sebenarnya outlet tu dia ada diuruskan. Manage tu diuruskan dan dijalankan. Maksudnya operasi dia tu dijalankan oleh contoh syarikat AAA Sdn Bhd. Tetapi dalam AAA Sdn Bhd tu contoh, saya bagi contoh yang pertama ni, AAA Sdn Bhd dalam tu untuk outlet pertama, dalam tu sebenarnya 80% adalah milikan PPP Sdn Bhd, tetapi 20% milikan AAA Sdn Bhd contoh. Ini adalah contoh yang tuan dan puan. Jadi modelnya tu, orang kata susunan itu adalah mengikut bagaimana yang tuan dan puan rancang. Okey, yang kedua tuan dan puan, mungkin tuan dan puan ada buka cawangan yang kedua, yang ini contoh Okey, cawangan ini managed and operated by CCC PLT contoh. Jadi sebenarnya dalam syarikat CCC PLT itu 70% adalah milik PPP Sdn Bhd dan 30% milik CCC Sdn Bhd. Ini contoh. Jadi peratusan perbezaan pegangan saham ini semua adalah bergantung kepada persetujuan dan juga apa strategi yang digunakan oleh syarikat dalam menguruskan bisnes dia yang dikembangkannya itu. Dia tak ada satu yang betul untuk semua, tak ada. Jadi dia akan berbeza-beza. Okey, contoh satu lagi. Mungkin dia buka cawangan yang ketiga pula. Managed and operated by ZZZ Sdn Bhd.
Tetapi dalam ZZZ Sdn Bhd ni sebenarnya hanya 20% saja PPP Sdn Bhd pegang saham. Tetapi 80% sebenarnya adalah milikan sepenuhnya ZZZ Sdn Bhd. Jadi dia perbezaan-perbezaan ini adalah bagaimana bergantung kepada bagaimana syarikat induk iaitu PPP Sdn Bhd ini menguruskan rangkaiannya itu tadi. Jadi bila kita sebut kalau macam orang awam kita nampak okey rangkaian kedai biasa, tetapi kita bagi orang bisnes kita akan melihat lebih daripada itu tuan-tuan puan. Kalau kita memang orang dalam menjalankan perniagaan, kita perlu tahu perkara-perkara ini supaya kita nampak benda tu lebih daripada kebiasaan macam orang umum. Contohlah macam kita tengok kan, okey outlet 7-Eleven banyak, tapi orang bisnes dia tahu. Oh ini konsepnya franchise, oh ini konsepnya licensing, kita tahu. Macam mana kita tahu? Sebab kita memang dalam industri perniagaan dan kita ambil tahu perkara-perkara ini. Kita bukannya nak menyibuk, tetapi ambil tahu untuk memahami, oh macam itu rupanya cara dia berkembang. Ataupun kita boleh study sama ada Speedmart 99 ataupun kita kata KK Mart. Kita nampak macam rangkaian banyak-banyak, tapi apa sebenarnya model pengurusan di sebaliknya itu? Jadi kita perlu lihat jugalah. Jadi ada setengahnya memang kita kata berbentuk rangkaian, iaitu milikan dalam setiap outlet itu adalah gabungan daripada beberapa syarikat yang memegang saham dalam syarikat itu, dan ada satu entiti yang akan pegang majoriti. Dan dia bergantung tuan-tuan puan, sekiranya PPP Sdn Bhd ini nak memegang status sebagai syarikat induk, jadi ada syarat-syarat minima, syarat-syarat minima pegangan saham mereka. Ini semua strategi bagaimana syarikat-syarikat ini nak mengembangkan bisnesnya. Okey, ini yang kedua tentang rangkaian tuan-tuan puan. Okey, seterusnya saya teruskan perbincangan ini tentang bisnes franchise. Orang selalu sebut, okey kita boleh franchisekan bisnes kita supaya kita dapat kembangkan. Dia betul. Sebenarnya tuan-tuan puan, apa orang cakap, kalau tuan-tuan puan nampak perbezaannya, yang pertama tadi bila rangkaian dia managed and operated by. Tetapi biasanya kalau franchise dia akan guna terms owned and operated by. Kadang-kadang ada beberapa jenama dia memang tak letak pun owned and operated by tu, dia tak letak pun, cuma dekat signboard dia terus letak nama syarikat franchisee. Tetapi dalam terma pengurusannya sebenarnya memang dia namanya adalah owned and operated by. Jadi bermakna outlet itu dipunyai oleh syarikat AAA Sdn Bhd sebagai franchisee dan diuruskan oleh AAA Sdn Bhd sebagai syarikat franchisee. 100% milikan AAA Sdn Bhd, tetapi ada satu perjanjian franchise bersama syarikat franchisor iaitu PPP Sdn Bhd. Itu dia punya relationship, itu dia punya model pengurusan tuan-tuan puan. Jadi bisnes tu, outlet itu sebenarnya 100% dimiliki oleh syarikat usahawan itu, contohnya AAA Sdn Bhd. 100% syarikat itu milikan AAA Sdn Bhd, tetapi jenama, konsep ataupun orang kata bahan-bahan yang distribute, yang dijual di outlet itu sebenarnya tertakluk kepada perjanjian franchise yang ditandatangani bersama syarikat franchisor. Jadi kalau ada banyak outlet tu sebenarnya dia sebenarnya berstatus owned and operated by that particular company, not the franchisor. But they have an agreement between the two companies where the owner and the operator is a franchisee of the main holding company, which is the franchisor. Jadi relationship dia berbeza, model pengurusan dia pun berbeza. Cara franchisor nak urus franchisee itu lain. Macam yang saya sebut tadi, kalau rangkaian, cara syarikat holding induk tadi mengurus anak-anak syarikatnya berbeza, tak sama. Jadi tuan-tuan puan, bila kita kata kita nak kembangkan bisnes, okey saya nak buat model franchise ini, macam yang saya sebutlah, tuan-tuan puan boleh terus pergi ke PNS, mereka ada akademi PNS untuk membantu tuan-tuan puan ke arah franchise ini tadi. Tetapi biasanya bagi syarikat-syarikat yang masih dalam fasa pre-growth, dia belum lagi decide. Dia belum lagi decide nak pergi franchise. Jadi biasanya tuan-tuan puan boleh terus engage dengan mana-mana konsultan. Macam saya sendiri, saya memang ada engage dengan beberapa usahawan yang begini untuk memperbaiki, mengukuhkan lagi proses-proses pengurusan termasuk apa orang kata pengurusan SOP dan prosedur itu tadi.
Tetapi ini semua bergantung pada rancangan Tuan dan Puan. Sekiranya Tuan dan Puan memang dah bersedia, dah tahu apa yang Tuan dan Puan nak buat, Tuan dan Puan nak teruskan kepada franchising, boleh terus saja yang Tuan dan Puan, tak ada masalah. Saya ini adalah mengambil satu pendekatan kepada apa yang baik yang Tuan dan Puan fikirkan, yang Tuan dan Puan dah rancang untuk bisnes Tuan dan Puan tu, teruskanlah. Teruskan. Dengan sesiapa pun Tuan dan Puan engage, asalkan itu memberi manfaat kepada bisnes Tuan dan Puan, buatlah. Tak semestinya kena engage dengan saya. Jadi kalau Tuan dan Puan nampak okey ada konsultan lain ke, ataupun orang kata ada program lain, sebab kadang-kadang Tuan dan Puan program-program yang dianjurkan, contoh InScan, contoh SME Bank, contoh MPC, Malaysian Productivity Center, ada beberapa lagi, satu lagi PUMB, ada banyak agensi, satu lagi MARA, ada banyak agensi yang mengendalikan program-program. Jadi Tuan dan Puan perlu cari yang mana sesuai. Kalau Tuan dan Puan dapati agensi kerajaan ni pendekatan dia berbeza, jadi Tuan dan Puan nak pergi yang kepada private. Jadi orang-orang macam saya merupakan salah satu option yang Tuan dan Puan boleh pilih. Jadi dia tak ada betul atau salah. Jadi bergantung kepada apa yang Tuan dan Puan nak. Sebab kadang-kadang Tuan dan Puan ramai yang nak usahawan ni perlukan satu bentuk freedom. Ada usahawan ni ramai yang perlukan satu bentuk freedom. Maksudnya mereka nak ada akses kepada konsultan, ataupun mereka nak ada akses kepada advisor, mereka nak ada akses kepada coach yang bersifat ada kesamaan nilai. Ada kesamaan nilai dengan mereka. Jadi kadang-kadang mereka mencari yang individu-individu tertentu yang mereka rasa sesuai, yang mereka rasa selesa untuk berkomunikasi. Kerana setiap usahawan pun unik Tuan dan Puan. Setiap usahawan, setiap daripada kita pun unik. Kita ada isu-isu kita tersendiri, kita ada rancangan-rancangan kita yang berbeza. Jadi keunikan inilah Tuan dan Puan yang menjadikan pilihan kita berbeza apabila kita memilih program ataupun kita memilih cara bagaimana nak kembangkan bisnes. Okey, saya dah kongsikan dengan Tuan dan Puan ni tadi model yang ketiga, model pengurusan yang ketiga di mana Tuan dan Puan memilih untuk franchise ni tadi. Tuan dan Puan pilih franchise ni tadi kan. Okey, yang keempat dan yang terakhir untuk perbincangan hari ini adalah licensing. Sekejap. Licensing. Okey Tuan dan Puan, dalam slide ni ada salah eja sikit. Ini bukan franchise sepatutnya dia licensor. Okey, untuk Tuan dan Puan yang menonton ni, pastikan Tuan dan Puan betulkan. Ini PPP yang berhak ni adalah licensor. Apabila ada satu outlet dibuka oleh licensee itu tadi, maksudnya dia own and operated juga. Jadi outlet tu dipunyai oleh individu yang lain, yang ada buka syarikat, dia punya sendiri sepenuhnya dengan perjanjian licensing. Jadi antara perbezaan franchise dengan license ni ada banyak perbincangan lain lah. Dia perlu ada perbincangan lain, dan mungkin dalam sesi akan datang kita akan bincangkan. Tetapi Tuan dan Puan, dalam konteks ini model franchise dan model license, sebenarnya licensing adalah berbeza, dia tak sama. Dia berbeza. Model apabila kita gunakan franchise dengan license ni dia berbeza. Kalau franchise, perbezaan yang paling ketara mudah saja, kalau franchise sebenarnya dia the governance body for franchise is actually PNS, dan juga ada akta franchise, ada akta franchise untuk Malaysia. Kalau licensing dia tak ada, it's not governed by any act, tetapi dia lebih tertakluk kepada akta kontrak. Maksudnya dalam perjanjian licensing tu apa yang dipersetujui. Dan oleh kerana franchise ini ada dilindungi oleh aktanya sendiri, maka apa-apa yang berlaku dalam perjanjian licensing ataupun pelesenan ni tak boleh menyerupai, tak boleh menyamai franchise, tak boleh. Jadi kalau yang itu Tuan dan Puan perlu dapatkan maklumat lebih lanjut. Tetapi kalau setakat untuk perancangan nak pilih franchise ke licensing ke, biasanya dekat di Akademi PNS tu mereka akan ada program-program yang mana menyediakan, dia panggil sebagai pra-franchise training program. Lebih kurang macam itulah namanya. Nanti Tuan dan Puan boleh search dan cari. Sebenarnya franchise ni memang satu sistem yang bagus untuk kembangkan bisnes, tetapi saya banyak berkongsi dengan usahawan tetapi Tuan dan Puan perlu betul-betul bersedia dengan perniagaan yang ada itu untuk difranchisekan tu tadi. Jadi salah satunya adalah perkara penting, Tuan dan Puan perlu ada model bisnes yang profitable, yang boleh duplicate. Maksudnya orang lain boleh tiru apa yang Tuan dan Puan buat dan dia tahu bahawa model tu adalah model bisnes yang menguntungkan.
Itu sebabnya saya galakkan tuan-tuan puan nak franchise ke tak franchise. Kalau buka cawangan, buat dulu satu prototype outlet ataupun kita sebut sebagai flagship store tadi tu. Satu cawangan contoh. Kalau tujuannya untuk franchise, kalau tujuannya untuk licensing dan kalau tujuannya untuk rangkaian. Kalau cawangan 100% tuan dan puan punya tak apa. Rugi ke untung tuan dan puan kumpulkan itu tuan dan puan punya. Tapi kalau rangkaian tuan dan puan dah share dengan orang lain. Kalau franchise tuan dan puan share dengan orang lain. Kalau licensing tuan dan puan dah share dengan orang lain. Jadi kita nak share yang model yang betul, model yang menguntungkan. Jadi kalau tuan dan puan tak ada bukti menunjukkan bahawa model pengurusan untuk satu outlet tu ataupun satu unit bisnes itu betul-betul profitable, maka sebenarnya tuan dan puan akan menghasilkan orang lain yang ada masalah sama macam tuan dan puan. Kalau tuan dan puan ada masalah inventory, lepas tu bagi orang lain buka cawangan dengan model rangkaian. Bagi orang lain buka cawangan dengan licensing. Mereka akan duplicate masalah tuan dan puan. Jadi masalah tuan dan puan ni akan sama-sama berkembang dengan berkembangnya. Yang tuan fikir bisnes berkembang tu sebenarnya tuan dan puan mengembangkan masalah. Ini sebenarnya situasinya tuan dan puan. Jadi sama ada tuan dan puan pilih model yang berbentuk cawangan ataupun berbentuk rangkaian ataupun berbentuk franchise ataupun berbentuk licensing, maka tuan dan puan perlu betul-betul bersedia dengan semua ni. Jadi kesediaan ini ada macam-macam lah tuan dan puan. Persediaan, kita kata persediaan ni ada macam-macam. Jadi terpulang kepada bagaimana kita nak mengurusnya, apa rancangan kita ni. Jadi itulah sebenarnya yang mesti datang daripada kita yang bergelar usahawan. Jadi ada setengah daripada kita mungkin dah tak ada rancangan. Saya tak ada nak rancang nak berkembang puan contoh. Saya rancang memang saya nak setakat ni saja. Contoh tuan, puan saya dah ada 3 cawangan ni, saya rancang saya memang nak ada 3 cawangan sahaja, tapi saya nak kukuhkan sistemnya. Jadi adalah soalan, okey lepas tu nak buat apa? Ada setengah tu mungkin dia kata nak kukuhkan sistemnya, lepas tu dia nak jual contoh. Kemudian dia nak masuk bisnes baru. Ataupun dia kata saya nak kukuhkan ni dan saya nak kekalkan ni supaya lepas ni ada orang lain yang boleh buka cawangan macam yang saya buat. Mungkin macam tu. Tapi dia tak ada hajat nak buat franchise, dia tak ada hajat nak license. Jadi yang ini sebenarnya tak ada apa-apa tuan dan puan. Ini bergantung pada rancangan. Tetapi kalau tuan dan puan tahu, tuan dan puan ada kapasiti nak pergi franchise, tuan dan puan ada kapasiti untuk nak buka cawangan banyak, tuan dan puan ada kapasiti nak buka bisnes berbentuk rangkaian, tuan dan puan boleh teruskan. Tak ada masalah. Yang penting kena bersedia, kena tahu dan kena sedar apakah rancangan-rancangan itu. Yang penting tuan dan puan, biarlah rancangan itu datang daripada tuan dan puan, misi dan visi yang tuan dan puan dah tetapkan, aspirasi yang tuan nak bawa, bukan hanya kerana orang suruh, bukan hanya kerana coach cakap, bukan kerana mentor bagi tahu, bukan kerana advisor nak. Dia bukan macam itu. Dia mesti datang daripada aspirasi tuan dan puan sebagai seorang usahawan. Your business agenda should be yours. Jadi apa agenda yang tuan dan puan nak bawa untuk bisnes tu? Tuan dan puan nak buat apa sebenarnya? Kalau setakat nak buat duit, nak dapat duit, kita kerja pun dapat duit tuan. Kan kita kerja, boleh dapat duit. Ataupun kita kata kita buat freelance work pun kita boleh dapat duit. Jadi sampai kepada satu peringkat soalan-soalan ni perlu ditanya. Jadi barulah kita kata kita boleh move forward dengan keadaan yang lebih yakin, keadaan yang orang kata sedar apakah perkara-perkara yang kita buat ni. Jadi yang penting tuan dan puan sebagai usahawan kita tahu bahawa kita tidaklah buat perkara yang salah. Kita nak buat satu perkara yang betul, kita nak buat satu perkara yang baik dan cara itu ada pelbagai dan tidak ada cara yang betul, tidak ada cara yang salah selagi mana kita memenuhi segala keperluan, pematuhan, peraturan kita ikut. Kadang-kadang ada setengah peraturan kita tak dapat ikut tapi kita sedar kenapa kita tak boleh ikut. Jadi kalau kena denda ke, kena saman ke apa itu semua, maka itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita. Baik, jadi tuan dan puan, alhamdulillah saya hari ini kita dah tamat perbincangan. Kita dah tamat perbincangan ni tadi. Sebenarnya ada empat bahagian yang saya dah kongsikan dengan tuan dan puan tadi. Sama ada tuan dan puan nak mengembangkan bisnes tuan dan puan tu dengan konsep cawangan, ataupun dengan model pengurusan rangkaian, ataupun memang tuan kata nak franchisekan dia, ataupun tuan kata nak buat licensing sahajalah.
Jadi ini semua adalah antara perkara-perkara yang mungkin tuan dan puan perlu lihat semula. Apakah rancangan tuan dan puan tu dah disusun, apakah rancangan tuan dan puan itu dah review balik atau tidak, masih valid ataupun masih sesuai ataupun tak sesuai. Jadi yang ini semua tuan dan puan boleh lihat semula. Jadi jangan risau tuan dan puan, jangan jadikan dia sebagai satu unnecessary stress just because you want to be a franchisor, you stress yourself out. No. Susunlah rancangan itu supaya dia berkadaran, susunkan. Kalau tuan perlukan kapasiti tambahan, tambah dulu kapasiti itu. Kalau tuan perlukan kemahiran, tambahkan kemahiran itu. Tak semestinya tuan yang pergi belajar, mungkin ambil orang. Hire professional managers. Get your great people, get the right people to sit in your board of directors. In the company. Jadi benda-benda tu boleh dibuat. Tak semestinya tunggu tuan dan puan pandai baru nak buat semua ni, tak perlu. Bawa masuk orang-orang yang pandai. Tetapi tuan dan puan perlu tahu macam mana nak mengurus orang-orang pandai ni lah. Jadi itu adalah perkara lain yang mungkin tuan dan puan perlu lihat lepas ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton bersama-sama ni, Encik Asfaniza, Miss Mina, Cik Anis, Cik Amir, Cik Sam. Jadi siapa-siapa tu sambil-sambil tu tuan dan puan, saya harap kita semua sama-sama teruskan perkongsian dan terus memberi yang baik kepada komuniti kita. Jadi insya-Allah kita dapat menghasilkan satu industri yang sihat, satu kumpulan usahawan yang lebih baik dari masa ke semasa. Jadi insya-Allah tuan dan puan, kita jumpa lagi. Dari masa ke semasa saya ada kongsikan maklumat-maklumat di wall Facebook. Jadi tuan dan puan boleh follow di situ insya-Allah. Bulan Ramadan ada 2-3 program yang sudah disusun, tuan dan puan boleh sertai sama. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi dalam sesi video akan datang. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.